Baik, tazkirah kita pada hari ini amanah dalam menjalankan tugas, dan narasumber kita akan menyentuh sedikit sebanyak tazkirah tersebut ialah Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Superi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Omar. Baik. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, kita akan membicarakan mengenai dengan amanah dalam menjalankan tugas ini. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Ustaz boleh menghuraikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan amanah. Okay, terima kasih Muammar dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dipertemukan lagi dalam segmen tazkirah, dan insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi sama-sama tadi berkongsi mengenai dengan tajuk amanah dalam menjalankan tugas. Ya. Jadi seperti mana yang kita ni ketahui bahawa amanah ini merupakan salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada 4 atau. Yang pertama sidik, benar, yang kedua adalah amanah yang dipercayai, dan yang ketiga tabligh, menyampaikan, dan fatonah yang bijaksana. Jadi amanah ini adalah salah satu sifat terpuji yang dituntut oleh agama Islam. Jadi setiap orang mempunyai amanah ataupun tanggungjawabnya tersendiri. Yang mana amanah ini perlu ditanai ataupun dipupuk di dalam semua aspek kehidupan, semua. Bukan ada beberapa tapi semua sekali. Jadi amanah ini juga merupakan salah satu sifat yang menentukan kebahagiaan kehidupan orang itu di dunia dan juga di akhirat. Jadi amanah ini sebenarnya bukan ringan. Sebenarnya ia adalah yang berat, tanggungjawab yang berat untuk dipikul. Jadi ia juga merupakan salah satu unsur kesempurnaan peribadi yang patut dimiliki dan patut dipertahankan oleh setiap individu, khususnya umat Islam. Jadi kalau sekiranya apa yang tadi nampak, amanah ini lawannya adalah khianat. Dan khianat ini merupakan salah satu sifat orang yang munafik. Jadi selalunya kalau kita ni lihat orang yang khianat, macam mana gambaran peribadinya? Orang melihat pun indah berapa bisai, indah berapa baik misalnya. Dan setiap Islam mestilah menyadari bahawa dia sentiasa memikul. Kita ni hidup di dunia ni sebagai seorang khalifah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ni sentiasa memikul macam-macam amanah. Sama ada amanah itu pada diri kita ni sendiri, maksudnya di sini kita ni contohnya mempunyai ibu bapa. Jadi sebagai seorang anak mestilah kita ni berbakti kepada kedua ibu bapa. Selepas itu mungkin amanah pada keluarganya. Jadi contohnya kalau orang itu seorang suami, macam mana tanggungjawabnya kepada seorang isteri. Cuma itu jadi sebaliknya. Ataupun seorang ayah yang mempunyai anak, jadi macam mana tanggungjawabnya kepada anak-anaknya. Begitu juga istrinya itu. Dan mungkin ada orang amanahnya pada masyarakat. Contoh masyarakat di sekitar kita ni. Kalau kita ni tinggal di kampung, masyarakat amanah kita ni itu siapa? Jiran-jiran kita ni, menjaga keselamatan jiran kita ni dan sebagainya. Mungkin amanah pada negara. Contohnya negara kita ni berkhidmat. Kita ni berkhidmat di dalam kerajaan ke bawah duli yang maha mulia ataupun swasta. Perlu dijaga amanahnya juga, apa yang disuruh dibuat, ditunaikan. Ataupun mungkin amanah pada, ini sudah pasti, amanah pada agama kita ni, agama Islam. Jadi kesemua amanah ini perlu kita ni laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Menjaga amanah ini adalah sebahagian daripada iman. Tidak sempurna keimanan seseorang itu apabila dia tidak mempunyai sifat amanah di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Sebagaimana ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dari mana asal perkataan amanah ini? Amanah ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu amanah yang bererti aman, tentram,
selamat dan harmoni. Itu artinya tu. Betul. Jadi aman, tentram, selamat dan harmoni. Sekarang saya beritahu kenapa artinya tu. Selepas itu amanah juga bermaksud menepati janji, jujur dan amanah menepati jujur, bersih, jujur dan amanah. Itu artinya. Jadi daripada segi nilai akhlak pula, amanah ni adalah sesuatu yang patut kita ni hargai. Kita ni menghargai kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita ni. Macam mana cara kita ni menghargainya? Kita ni lakukan. Kita ni tunaikan apa yang diamanahkan kepada kita ni itu. Itu cara kita ni menghargainya. Selepas itu ada satu hadis lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kita ni lihat, amanah ni harus kita ni tunaikan. Kalau sekiranya contoh dalam pekerjaan, kalau sekiranya seseorang ataupun kita ni punya atasan mengamanahkan kita ni untuk melakukan sesuatu perkara tanggungjawab. Jangan kita ni fikir negatif. Kadang-kadang ada orang berfikir, orang ni membuli aku ni. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bila kita ni ambil positifnya, orang itu percayakan kita ni betul sebenarnya. Orang itu percayakan kita ni yang mana kita ni boleh membuatnya. Betul. Jadi cara kita ni menghargai kepercayaan orang lain arah kita ni itu, kita ni lakukan. Kita ni lakukan dengan baik dan sempurna. Macam itu. Seterusnya menurut kitab Al-Mu'jam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran Al-Karim, perkataan amanah ada di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Panjang ayatnya sebenarnya. Jadi ayat itu bermula daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah ila akhir ayat. Sehingga akhir ayat. Jadi ayat ini dikaitkan dengan larangan menyembunyikan. Amanah ini dikaitkan dengan larangan menyembunyikan kesaksian ataupun kewajipan memberi kesaksian yang benar. Maksudnya di sini apabila kita ni melihat suatu perkara yang dilakukan oleh seseorang itu, yang mana perkara itu yang dilakukannya itu adalah berupa dosa. Jadi kalau kita ni sebagai seorang saksi, janganlah kita ni melihat cuma itu saja. Apabila ditanya adakah siatu membuat itu, jadi kita ni mengindahkan orang sedangkan kita ni saksi, tapi malah wajib kepada kita ni, diri kita ni memberikan kebenaran, kita ni tunjukkan kebenaran. Itu adalah salah satu maksud amanah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Seterusnya ada perkataan amanah yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Amanah dikaitkan dengan keadilan ataupun pelaksanaan hukum secara adil. Jadi dalam hidup ini kita ni amanah ni bukan saja setakat menjadi saksi yang benar, tapi amanah ini berlaku adil. Kalau sekiranya kita ni berada di rumah, contohnya kalau sebagai seorang ayah, anaknya 3 orang. Jadi sebagai seorang ayah tu ia mesti berlaku adil. Jangan orang ini dibuatnya macam mana, yang satu lagi dibuatnya macam mana, yang satu lagi dibuatnya macam mana. Ataupun kalau ia suami isteri di office, ia baik, ia gembira, tapi sudah masuk ke rumah marung. Itu namanya indah adil. Betul. Selepas itu macam-macam lagi lah bagi Muammar sama Intan, mungkin ada lagi contoh yang lain tak? Mungkin Ustaz. Walaupun memang biasanya kalau kita menyentuh tentang satu perkara-perkara yang baik ini, memang masa tu kadang-kadang cemburu saja. Jadi kami akan serahkan bersama Ustaz untuk mengongsikan tazkirah kita ni. Meneruskan lagi Ustaz. Sebenarnya amanah tu rupanya bukannya satu. Ia satu, tapi ada hubung kaitnya lagi. Ada lagi makna-makna yang lain, berhubung kait, jujur lagi tadi, adil lagi dan sebagainya. Jadi kami serahkan lagi kepada Ustaz. Okey, boleh. Saya teruskan lagi ya. Di dalam Al-Quran juga amanah ini ada dikaitkan dengan sifat khianah. Sifat khianat maksudnya di sini di dalam surah Anfal ayat nombor 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya. Jadi seperti mana yang awal saya beritahu tadi,
amanah lawannya adalah khianat. Jadi dalam hidupan ni apabila kita ni mengkhianati perintah Allah, mengkhianati perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni apatah lagi kalau tadi mengkhianati orang yang mengamanahkan kita ni. Jadi itu adalah berupa satu dosa yang mana azabnya adalah api neraka. Jadi sekarang lagi saya tambah selepas itu. Dan amanah juga dikaitkan dengan salah satu sifat manusia yang mampu memelihara kemantapan rohani. Maksudnya di sini kalau sekiranya seorang itu ditimpa musibah ataupun ditimpa masalah, ia merungut. Inna merungut. Itu berupa amanah juga. Kata Allah, jangan tani merungut kalau sekiranya apabila kita ni ditimpa ujian ataupun musibah. Tapi jangan juga terlalu leka disebabkan dibagi kesenangan. Jangan maksudnya leka tu jangan kita ni melampaui batas. Biasa manusia ni kalau sudahnya senang melampaui batas dia, ia lupa yang sebenarnya kesenangan itu sementara saja. Bahkan kesusahan itu pun sementara juga. Yang penting kita ni di pertengahan. Jangan terlalu sedih, jangan juga terlalu leka. Selepas itu, amanah diberi pengertian yang luas juga, iaitu tugasan agama ataupun tugasan kepada manusia. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tafsirannya, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit, bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Jadi ini sebenarnya kisah daripada pengajaran anak kepada Nabi Adam. Anak kepada Nabi Adam yang membunuh adiknya. Jadi sebenarnya masa itu Nabi Adam mengamanahkan kepada anaknya yang tua ni untuk menjaga keluarganya. Sebenarnya sebelum itu Nabi Adam sudah mengamanahkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang, tapi tidak sanggup semua. Pasal apa? Mereka tahu yang amanah di barat dan belum tahu dijalankan dengan sempurna. Tapi manusia ni, anak Nabi Adam ni, ia mengambil. Tapi sebenarnya niat di dalam hatinya adalah untuk membunuh kembarnya tu, adik-beradik kembarnya tu. Seterusnya tu, amanah terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan amanah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita ni ambil perhatian juga. Kita ni hidup di dunia ni sebagai seorang khalifah. Jadi kita ni mesti tahu apa tujuan kita ni hidup di dunia ini. Pemimpin. Khalifah ini adalah pemimpin. Semua manusia adalah seorang pemimpin. Jadi kita ni mesti ada, hidup ini mesti ada matlamat, mesti ada tujuan. Jadi matlamat kita ni adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hujungnya. Kita ni akan meninggal juga akhirnya. Jadi kita ni mesti tahu, kita ni tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran daripada tazkirah pada pagi ini, yang pertama, amanah itu adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berdasarkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi mesti tahu bahawa bila seorang tu khianat, ia akan mendapat azab siksa di akhirat nanti. Dan yang kedua, amanah ini bukan saja terhad kepada pemimpin, bahkan ia adalah kepada semua individu. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan cukup padat sebetulnya apa yang telah dikongsikan menerusi tazkirah hari ini. Jadi amanah itu ada 3, amanah terhadap Allah, amanah terhadap sama manusia, juga amanah terhadap diri kita sendiri. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri dengan pengurusan tazkirah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.